Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rukun umrah 4 perkara: berihram dari miqat, tawaf, sa'i dan tahallul. Dengan melaksanakan keempat-empat perkara ini, maka sahlah umrah seseorang. Yang pertama adalah berihram dari miqat. Seseorang mempersiapkan dirinya untuk mengenakan pakaian ihram dengan membersihkan dirinya sebaik-baiknya. Pada ketika ini, tiada masalah bagi mereka yang ingin untuk mencukur misai, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan segala-gala yang menjadi sunnah-sunnah fitrah. Kemudian disempurnakan dengan memandi layaknya mandi junub. Mandi dengan sebersih-bersihnya. Setelah mandi, seseorang boleh mengenakan wewangian di badannya, memakai lotion, meletakkan minyak wangi pada badannya. Ini semuanya tidak bermasalah selagi mana belum menjatuhkan niat. Yang tidak diperbolehkan adalah meletakkan minyak wangi di kainnya. Seperti contoh yang diberikan, kita dapat mengetatkan kain ihram dengan menggunakan tali pinggang. Perlu diperhatikan bahwasanya di dalam memakai pakaian ihram hanya rida dan izar, iaitu kain bahagian atas dan bahagian bawah sahaja yang boleh untuk dipakai. Selain daripada kedua kain ini, seperti pakaian dalam, seluar, t-shirt, singlet dan yang sebagainya adalah tidak diperbolehkan. Beginilah rupanya seorang muhrim pada setiap masa, iaitu dalam keadaan menutup kedua bahunya. Adapun ketika akan melakukan tawaf, maka disunnahkan untuk beriddiba', iaitu meletakkan kain belah kanan di bawah ketiak belah kanan, kemudian dicampakkan ke kiri, menampakkan bahu di sebelah kanan. Iddiba' berlaku pada tawaf saja, tidak pada sa'i. Seseorang akan mula berada di dalam keadaan ihram untuk umrah setelah mana dia melafazkan labbaik Allahumma umrah. Jikalau seseorang merasa risau bahawa dirinya akan terhalang daripada melaksanakan umrah, maka diperbolehkan baginya untuk meletakkan syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Dengan syarat tersebut, dia akan menjadi halal, boleh melepaskan ihramnya di mana saja. Ini adalah walaupun umrah merupakan sunnah muakkadah, namun setelah memasuki ibadah umrah, ianya wajib untuk disempurnakan hingga ke akhirnya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakan ibadah umrah hingga kepada akhirnya, maka dia tertakluk wajib untuk menyembelih seekor kambing. Perlu diperhatikan bahwasanya tiada solat khusus untuk berihram. Setelah melafazkan niat, seorang muhrim tertakluk kepada beberapa larangan ihram seperti yang tertera. Tidak boleh mencukur atau memotong rambut, memotong kuku, memakai wewangian baik di badan maupun di kain ihram, melaksanakan akad nikah, bercumbu disertai syahwat, berjima', berburu, menutup kepala bagi lelaki, memakai pakaian berbentuk iaitu berjahit bagi lelaki, dan memakai sarung tangan dan penutup wajah iaitu niqab ataupun purdah. Seorang muhrim dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk memperkuatkan suara, sedangkan bagi kaum wanita untuk bertalbiyah secara perlahan. Setelah tiba di kota Mekah, pastikan kita berada di dalam keadaan berwudu sebelum berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita juga perlu untuk memerhatikan adab ketika memasuki masjid, yaitu membaca doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik, dan memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Begitu juga ketika nanti akan keluar dari masjid, kita akan berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Setelah memasuki Masjidil Haram, kita akan menuju ke Kaabah untuk memulakan tawaf daripada Hajarul Aswad. Sekiranya kita berada jauh daripada Hajarul Aswad, kita dapat dipandukan dengan lampu hijau yang diletak sejajar dengan Hajarul Aswad. Dalam keadaan beridtiba', kita memulakan tawaf dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar seraya mencium Hajarul Aswad. Sekiranya tidak dapat dicium, maka cukup dengan mengusap dan mencium tangan yang mengusap Hajarul Aswad. Sekiranya tidak mampu juga, maka cukup dengan memberikan isyarat dari jauh tanpa mencium tangan yang memberi isyarat tersebut. Satu noktah yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah mencium Hajarul Aswad adalah sebuah ritual yang termasuk di dalam tawaf, di mana mencium Hajar Aswad tidak dilakukan di luar tawaf. Sekiranya seseorang ingin memulakan tawaf atau sedang berada di dalam salah satu dari 7 pusingan tawaf, maka dipersilakan untuk mencium Hajarul Aswad. Namun, sekiranya tidak berada di dalam tawaf, maka tidak disunnahkan untuk hanya pergi mencium Hajarul Aswad sahaja kemudian meninggalkannya begitu. Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk berlari anak pada 3 putaran yang pertama. Adapun bagi rukun Yamani, maka cukup hanya dengan menyentuhnya pada setiap putaran. Sekiranya tidak mampu untuk menyentuhnya, maka tidak perlu untuk melakukan apa-apa walaupun isyarat. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Selain daripada doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, tidak ada bacaan zikir atau doa khusus untuk tawaf. Seseorang bebas untuk membaca Al-Quran, berselawat, beristighfar, berzikir, dan berdoa dengan apa sahaja doa yang dikehendaki. Setelah melakukan 7 kali putaran, ketika akan mengakhirkan putaran yang ke-7, tidak perlu memberi isyarat kepada Hajar Aswad dan juga tidak perlu untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar, kerana kita tidak akan memulakan tawaf yang baru. Setelah selesai tawaf, kita kembali menutup kedua bahu kita dan meninggalkan al-idtiba', seraya berjalan menuju ke belakang maqam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di belakang maqam Ibrahim, kita akan melaksanakan salat sunnah
tawaf sebanyak 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Selanjutnya pada rakaat yang kedua dibaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Setelah itu disunahkan juga untuk meminum air zam-zam dan mengamalkan sebuah sunnah matrukah, sunnah yang ditinggal oleh orang ramai, yaitu kembali ke Kaabah untuk mencium atau mengusap Hajar Aswad, atau paling tidak dari jauh mengisyaratkan sahaja. Selanjutnya kita bergerak menuju ke Safa untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, di mana kita akan melakukannya sebanyak 7 kali, yaitu 4 kali daripada Safa ke Marwah dan 3 kali daripada Marwah ke Safa. Ketika menuju ke Safa, kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kemudian kita membaca nabda'u bima bada Allahu bih dan mendaki Bukit Safa. Ketika berada di atas Safa, kita menghadap ke arah kiblat, mengumpulkan kedua telapak tangan layaknya seseorang yang berdoa dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dengan keadaan seperti mana kita melakukan takbir dalam salat, tetapi dalam bentuk orang yang berdoa. Kemudian kita mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian kita dapat berdoa dengan doa apa sahaja yang ingin kita doakan. Kita dapat mengulangi adab ini sebanyak 3 kali pada tiap-tiap masa, setiap mana kita berada di atas Safa atau berada di atas Marwah. Namun boleh juga sekiranya dicukupkan dengan 1 kali sahaja, iaitu 3 kali takbir, membaca zikir ini, berdoa, kemudian kita meninggalkan bukit tersebut. Setelah itu kita pun turun dari Bukit Safa dan menuju ke Marwah. Kaum muslimin disunnahkan untuk berlari anak setiap kali melalui antara 2 tanda hijau. Ketika sampai di Marwah, kita melakukan perkara yang sama seperti mana yang kita lakukan di Safa, iaitu menghadap kiblat, membaca takbir 3 kali, berzikir dan berdoa, dan dapat diulangi 3 kali atau cukup 1 kali sahaja. Adapun ayat Inna Safa wal Marwata itu hanya dibaca 1 kali sahaja pada awal mula sa'i. Dan begitulah seterusnya diulang antara Safa dan Marwah sehingga akan berakhir di Marwah tanpa perlu membaca takbir, doa atau apa-apa lagi kerana itu sudah merupakan penutup. Sekali lagi, tidak ada zikir khusus di dalam sa'i seperti mana di dalam tawaf. Kita bebas untuk membaca apa-apa sahaja, Al-Quran, salawat, istighfar, zikir dan doa. Yang terakhir sekali adalah tahallul, di mana adalah afdal bagi kaum muslimin untuk cukur licin, sebagaimana diperbolehkan juga
untuk memendekkan rambut. Adapun bagi kaum wanita, maka cukup untuk dipotong seruas jari. Wallahu a'lam.